أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua teman-teman, sahabat-sahabat dikasih, disayangi. Terima kasih daripada TikTok. Terima kasih 47 mata memandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua teman-teman, sahabat-sahabat? Okey, Assalamualaikum Pak Yu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Daripada Hafiz Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, Assalamualaikum Pak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iza Brosila, Assalamualaikum Pak Yus. Hadir pada Felda Sungai Lui, Jempol, Negeri Sembilan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat-sahabat, kita mulakan dengan positif. Okey, mulakan sesuatu dengan positif. Bersihkan, okey, minda kita dengan menyebut di hati kita, supaya segala fitnah-fitnah, segala sangkaan-sangkaan buruk terhadap perjuangan kita tu hilang sedikit demi sedikit. Please tulis simbol love BN, please. Jadi bila tengok simbol tu, jika nampak oleh anak-anak kita, nampak oleh siapa saja, diorang daripada rasa tidak begitu berkenan disebut di hati, lama-lama dia berkenan. Okey guys, tujuannya adalah untuk menghindarkan daripada rasa. Okey, rasa tu datang daripada hati, insya-Allah. Rasa tu datang daripada hati. Apa yang kita fikir, apa yang kita fikir, apa yang kita kata, apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa yang kita rasa, itu adalah doa. Jadi jika orang itu tidak mahu berdoa positif, kita biar dia tengok tulisan kita tu. Jadi dia sebut di dalam hati, insya-Allah. Abang, Fatah pesan dekat atas, jangan buat sebarang bunyi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, pergi. Lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Safar. Alhamdulillah, subhanallah. 100 mata memandang daripada TikTok, guys. Terima kasih. Alhamdulillah. Teruskan bersifat positif. Teruskan tulis. Assalamualaikum Pak Yus. Pastikan BN menang bergaya, insya-Allah, dengan izin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 40 mata memandang daripada page Yusni Yusof. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, syukur. Insya-Allah masyarakat majmuk, insya-Allah. Islam untuk sesiapa saja, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, subhanallah. Okay, Assalamualaikum daripada Politik Muda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kita ada berapa hari lagi guys? Berapa hari lagi untuk rakyat Malaysia, yang dikatakan rakyat Malaysia bertindak, suara rakyat kita ada pada masa tu. Betul? 19 hari bulan. Hari ni berapa hari bulan? Kita ada berapa hari lagi guys? Daripada semua pengundi-pengundi di seluruh Malaysia, ada berapa hari lagi guys? Kepada anak-anak muda, kepada ibu dan ayah,
kepada semua pengundi-pengundi Malaysia, anda bakal menentukan arah 7 negara. Kepada siapa kita nak bagi negara ni? Siapa yang jaga, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kami anak muda sentiasa memberi sokongan penuh, insya-Allah, mudah-mudahan. Setiap kali kita live, kita ada jemput juga anak-anak muda. Biasanya anak muda bersikap tawar-menawar. Betul? Betul? Anak muda sekarang ni bersikap tawar-menawar. Boleh jadi mereka telah dididik oleh sesuatu tawar-menawar daripada pihak tertentu. Namun hakikatnya kita sebagai anak muda hendaklah fikir apa yang boleh kita beri kepada negara, bukan apa yang negara boleh beri kepada kita. Kita diberikan kederat yang lebih baik daripada orang yang berusia, kesihatan yang lebih baik, pemikiran yang lebih baik. Jadilah anak jantan, wahai anak muda. Cuba saya nak tanya anak muda dalam ni. Siapa dia anak muda dalam ni? Sebab ramai anak muda. Anak muda semua. Panggil semua anak muda, insya-Allah. Panggil anak muda, insya-Allah. Silakan anak muda datang semua ke sini. Pak Yus nak jumpa anak muda, insya-Allah. Pak Yus sering buat live, okey, dekat TikTok, dan ada anak muda masuk, Pak Yus tengok, bersembang dengan mereka. Rupa-rupanya itulah matlamat anak muda adalah siapa yang menawarkan lebih. Betul? Siapa yang menawar lebih, maka kami sokong. Betul? Setuju? Anak muda, siapa yang memberikan kami tawaran yang lebih? Betul anak muda? Zizan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariyati, Assalamualaikum dan selamat petang. Pak Yu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, siapa yang beri lebih kepada anda? Setuju? Allahumma salli ala Muhammad. Bermakna kita ada ayah, kita ada mak. Tiba-tiba ada orang luar datang memberi tawaran lebih kepada kita. Adakah disebabkan tawaran tersebut kita berpaling arah kepada ibu dan ayah kita? Kita sayang ayah kita, sayang mak kita sebab apa? Adakah sebab dia bagi kita macam-macam? Bagi kita lebih? Tak. Kita sayang mak ayah kita sebab dia mak ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sayang mak ayah kita sebab dia mak ayah kita. Adakah hanya kerana ada suara-suara mengatakan mereka nak bagi lebih, gaji yang lebih, kehidupannya lebih bahagia, janji-janji tersebut membuatkan kita beralih arah? Hanya kerana orang tuduh mak ayah kita macam-macam. Tuduh macam-macam, kadang-kadang sampai ada yang belum lagi baru tuduh, kita dah beralih arah. Sedarlah wahai anak muda. Sedarlah wahai anak muda. Demokrasi di Malaysia adalah berbeza dengan demokrasi di negara-negara di luar sana. Kerana kita dapat demokrasi ini melalui perjuangan nenek moyang kita. Setelah dibincangkan dan kita setuju untuk tidak ada lagi pertumpahan darah, dan kita menang dengan pen dan kertas, dan kita diberikan kemerdekaan.
penjajah sediakan demokrasi kepada kita. Yang dulunya, satu ketika dulu, pemerintahan adalah pemerintahan raja. Apa yang berlaku pada diri kamu, apa yang kamu buat, apa yang terjadi dalam negara, raja uruskan, raja yang tanggung. Dunia akhirat. Namun sekarang telah beralih, kerana ini adalah pemerintahan rakyat. Setuju? Ini adalah pemerintahan rakyat. Untuk mengelakkan lebih lagi pertumpahan darah, peperangan berterusan, nenek moyang kita dan para ulama pada ketika itu bersetuju menerima demokrasi diberikan kepada nenek moyang kita yang kita ada sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan dengan kebijaksanaan nenek moyang kita, mereka telah membuat pertubuhan. Dan waktu tu macam-macam pertubuhan bertumbuh, sama macam kita juga. Namun pertubuhan ini adalah memastikan siapakah yang berhak, yang layak menerajui negara setiap 5 tahun. Dan ini sengaja disediakan oleh penjajah. Boleh jadi penjajah ada agenda dia tersendiri untuk memastikan setiap 5 tahun kita akan berperang setiap 5 tahun. Namun peperangan tersebut bukanlah dengan peperangan yang menumpahkan darah untuk menegakkan apa saja di dalam negara, tetapi peperangan menggunakan pen dan kertas. Adakah undi ini boleh suka-suka? Jawab. Adakah mengundi ini boleh kita pilih untuk tidak ataupun yes ataupun no? Adakah undi ini adalah milik kita? Bermakna setiap daripada kita adalah pejuang. Kita adalah mujahid. Wahai mujahid, ayuh semua, demi Islam hadi yang tercinta, untuk mempertahankan kedaulatan, kemuliaan nama dan maruah. Kita semua adalah perjuang. Ini adalah gaya perjuangan di zaman kita. Bermakna perjuangan ini adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, rakyat Malaysia di zaman ini. Kita semua bertanggungjawab untuk keluar berjuang, membawa hati siapakah pilihan yang bakal kita pilih. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi, maafkan saya mengambil masa anda di sini. Di waktu yang macam ini boleh jadi ada yang sedang bekerja, ada sedang yang melakukan sesuatu yang penting. Namun ini adalah sangat penting kerana kita bukan di padang bola sepak. Pengundi bukanlah penyokong-penyokong bola sepak. Sebenarnya pengundi adalah permain itu sendiri. Membawa negara, menerajui negara kerana ia adalah pemerintahan rakyat. Jika dulu kita boleh biarkan raja yang menanggung apa yang berlaku dalam negara kerana ia adalah pemerintahan raja, namun hari ini ia lebih mencabar kerana pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat. Jika dulu Hang Tuah boleh biarkan sultan menjatuhkan hukuman ke atasnya walaupun tersilap,
Sultan menjatuhkan hukuman, tetapi hang tuah biarkan saja, kerana ini boleh jadi kesilapan raja. Walaupun jebat menentang pada ketika itu diketahui oleh hang tuah tidak menentang sultan, kerana sultan bertanggungjawab untuk segala apa yang sultan lakukan, dan agama di bawah raja. Namun hang tuah tidak derhaka kepada raja, kerana jika raja silap, raja yang tanggung. Tetapi jika kita silap hari ini, apa yang berlaku dalam negara kita, salah undi kita bagi, kita yang tanggung, kerana ini adalah pemerintahan rakyat. Jangan sesekali kita kata, saya dah pilih pemimpin yang buat salah, dia yang tanggung, sedangkan kita buat pilihan yang salah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ingat, ini adalah pemerintahan rakyat yang telah digubah oleh penjajah, dan hari ini kita menggunakannya. Gunalah platform ini dengan terbaik, kerana hiduplah di zaman manapun, jika kamu ikut sunnah, kamu akan selamat. Memang benar, musuh Islam tidak pernah berhenti, terutama kita berada di timur. Kita lalui berbagai-bagai ujian di dalam hidup ini, dalam berbagai-bagai pilihan. Kerana peperangan kita tidak perlu melihat darah, kerana ia hanyalah untuk melihat hati, dan hati itu Allah lah yang menilainya. Adakah kamu telus dengan sesungguh hati kamu memastikan Islam itu ditegakkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini bumi Melayu terus dipegang oleh kita sendiri, yang selama ini telah kita lihat nenek moyang kita telah bina negara ini, sehingga kita kecapi nikmat apa yang kita kecapi sekarang. Memanglah mereka mengatakan ini demokrasi, pemberian penjajah untuk kita. Manusia merancang, Allah jua merancang. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah, bermakna ini juga adalah perancangan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Apabila kita berada di dalam perancangan Allah ini, Allah sedang melihat hati-hati kamu. Jika dulu boleh nampak di sudut pandangannya, tetapi sekarang direct hati kita perlu dipersembahkan kepada Allah. Kemanakah kita bawa? Adakah hanya nampak kepada ekonomi kita? Kita nak cekik apa lepas ni? Setakat tu saja ke? Ataupun kita fikir tentang pekerjaan itu saja ke? Sedangkan kita bimbang tentang rezeki, walhal rezeki itu Allah telah beri jaminan kepada kita. Jaminan Allah telah berikan, wahai anak-anak muda. Jangan kau fikir rezeki itu datang daripada pemimpin. Lakukan kerjamu untuk Allah, untuk Rasulullah. Tegakkan Islam. Hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
perjalanan yang panjang sebuah pemerintahan Islam yang lama. Walaupun 5 tahun setiap kali berperang, syukur Alhamdulillah. Setiap kali berperang dalam berjuang menggunakan pen dan kertas, Islam tertegak. Walau berbagai macam-macam serangan yang berlaku, namun Allah berikan. Selepas 60 tahun, kerajaan ini telah tumbang. Tumbang kerajaan ini, adakah tumbangnya untuk menumbangkan? Sebenarnya tidak. Kerana generasi ini telah lupa tentang perjuangan. Generasi ini telah lupa perjuangan nenek moyangnya. Kerana boleh jadi mak ayah dia tak cerita. Sebab hidup selesa, setiap bulan dapat gaji, confident kita okey. Seolah-olah dia orang rasa setiap 5 tahun itu adalah perkara biasa, adalah hari raya, pilihan raya. Sedangkan pemimpin-pemimpin kita bertungkus lumus memperjuangkan, mempertahankan hak Melayu, hak agama. Kita boleh senang lenang, boleh buat tawar-menawar dengan pemimpin. Sedangkan pemimpin berusaha bersungguh-sungguh nak selamatkan agama, bangsa dan negara. Korang buat tawar-menawar dengan pemimpin. Tak malu kau. Tak ada duit, tak boleh buat kerja. Jentera tak bergerak. Tak suarakan perjuangan. Manusia apa kita ni? Mujahid apa kita ni? Sampai anak kita tak tahu langsung tentang perjuangan nak mempertahankan. Hari ini anak Melayu minta habuan. Kenapa? Kita tak boleh salahkan anak muda. Kerana kita leka. Setiap 5 tahun pemimpin berjuang, memastikan Islam ini tegak. Walaupun berbagai-bagai serangan berlaku. Termasuk serangan daripada aku yang tak tahu dulu. Aku serang UMNO, aku serang BN. Aku nak dia jatuh. Tergamak apa pihak macam ni. Sampai hati apa. Hari ni aku baru tahu. Semua tu kepalsuan. Aku terlupa perjuangan nenek moyang aku. Sampai hati UMNO, sampai hati UMNO, sampai hati apa BN. Apa selesa? Bukan kemenangan, sebenarnya kemenangan. Apa guna kemenangan yang kau tak faham apa itu kemenangan? Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz-ustaz, guru-guru, pandanglah betul-betul. Tengoklah betul-betul. Apa yang berlaku sekarang hanya kerana nak jaga populariti daripada pengikut. Kau orang tak boleh tunjuk kebenaran. Hanya nak jaga populariti daripada pengikut kau orang. Kau tak berani keluar nyatakan. Itu perujian untuk kau orang. Hanya untuk populariti kau orang. Kau orang biarkan. Hanya berkias-kias. Berterus teranglah. Apa pun kalau ustaz-ustaz teguk sikit, tak kena dengan aliran apa.
Apa mula kata macam-macam kat ustaz-ustaz, tunggu-tunggu. Gamma apa buat macam tu? Sebab apa nampak pemimpin nampak tu lebih mulia? Hanya kerana nampak pemimpin tu lebih mulia. Apa kutuk ilmuwan yang berani memberitahu tentang kebenaran? 19 hari bulan adalah penentuan, sahabat-sahabat semua. Anak muda, aku tak rayu undi apa, bukan sebab apa. Tapi kena ingat, takkan apa nak jual perjuangan nenek moyang kerana janji-janji habuan. Korang muda-muda lagi, sepatutnya korang bina negara ni bersama kerajaan, bukan tunggu apa yang kerajaan bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila apa tengok pemerintah ada, syukurlah. Bila kita lahir di bumi ni, kalau kau sedar macam mana ianya dibina, nenek moyang kita bina, hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain majmuk, alhamdulillah, tak ada masalah. Hanya kerana ideologi masuk menghasut sedikit demi sedikit, kita mula lupa. Kita hanya berkata ini demokrasi, siapa pun boleh memerintah. Kalau inilah nenek moyang kita fikirkan, kenapa perlu mereka bertungkus lumus walaupun hanya 5 tahun diberikan peluang? Mengapa mereka terus membina impian di dalam negara ni, Malaysia? Setiap 5 tahun, kalau 5 tahun lah. Sahabat-sahabat tengoklah, bila orang tak ada hati untuk memberi, bila tidak ada hati untuk memberi, seperti nenek moyang kita dulu yang pegang 60 tahun, 5 tahun dah jahanam. Sebab dia tahu lepas ni orang lain dapat. Dia tak peduli tentang kita, sahabat. Dia tak peduli tentang kita. Dia jarah sejarah jarahnya. Dia tak peduli kita, hak kita, aset kita. Sebab dia kata pulun macam mana pun, sampai masa rakyat tak suka, rakyat tinggalkan kita. Alang-alang celup pegasam. Ada 20 bulan, 22 bulan kita hentam. Ada 17 bulan kita hentam. Dia kata hentam ya sahabat. Bina 60 tahun. Kau tak boleh fikir benda ni. Kalau kau orang kau duduk 5 tahun tu, kau nak buat apa? Kau ada tengok, ada pemimpin kita dah buktikan bersungguh-sungguh jaga. Hanya kerana datang seorang yang macam aku ni, cakap nak tegakkan Islam, yang sebenarnya Islam tu boleh ditegakkan sekarang. Tegakkan mengikut kapasiti kau. Tiba-tiba nak tegakkan Islam, runtuhkan Putrajaya terlebih dahulu. Cerita apa ni? Cerita apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasihanilah bangsaku ya Allah.
Kasihani kami ya Allah. Nak Islam terus. Tak perlu tunggu pemerintahan. Buat terus dia. Tak ada masalah Islam dalam negara. Kau sibuk dengan kilang arak. Kau sibuk dengan rasuah. Kau nak bakar kelambu kita. Kau sibuk apa? Dah tentu-tentu semua tu permainan, isu. Kau rasa penjajah duduk diam. Kau rasa penjajah dulu duduk diam. Kalau dulu lawan penjajah boleh lihat darah, hari ini kita lawan tak nampak. Ni serang saraf. Dia terus pada hati kita. Kita direct dengan Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak muda, jadilah anak jantan. Memberilah untuk negara. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Teman-teman, sahabat-sahabat, wahai rakyat Malaysia sekalian, memang kita, nenek moyang kita berjuang untuk dapatkan kemerdekaan. Dan setiap 5 tahun itu, ujian itu datang. Namun waktu itu, semangat perjuangan masih ada. Kita lahir di zaman itu. Lahirnya mak kita, ayah kita, lahirnya saya, lahirnya adik-adik dan anak-anak. Boleh jadi perjuangan itu tak terasa. Sebab kita leka dengan kehidupan kita. Kita sibuk. Mak ayah kita sibuk dengan bermacam-macam. Hingga kan tak sempat untuk bercakap tentang perjuangan. Namun Allah tak biarkan kita. Bila Allah tengok kita dah hanyut, Allah bagi sedikit kejatuhan untuk kita nilai. Apabila ideologi itu masuk untuk memerintah, tetapi ia bukan memerintah, ia lebih kepada merata. Sebab bukan dia yang buat, bukan dia yang bina. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan tengok, kenapa yang satu ketika dulu memerintah diserang bertubi-tubi tanpa belas kasihan, namun ia tetap bertahan. Kerana apa? Kerana disayangkan daripada semua. Dia tahu peranan dia adalah untuk membina, memegang amanah, amanah Allah, amanah Rasulullah, amanah nenek moyang kita. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Menerimanya nenek moyang kita kepada nenek moyang mereka. Mereka aman bersama kita. Namun ideologi telah membuatkan kita rasa perbezaan. Namun bukan perbezaan antara kita, cuma perbezaan ideologi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dapat belajar. Kita lahir di sini, belajar sini, membesar bersama dengan masyarakat majmuk. Tidak ada masalah. Bukanlah maksudnya tak ada masalah langsung. Hidup ni ujian. Of course ada ujian dia.
Dunia ini adalah ujian, memang ada ujiannya. Tapi kena ingat, tindakan itu janganlah melampaui batas. Sehingga kan ada ideologi hendak kuburkan sebuah pertubuhan yang membina negara ini sekian lama. Kuburkan dia. Betul? Korang ada niat nak kuburkan UMNO. Korang ada niat nak kuburkan BN. Betul? Itu niatnya. Tak perlu tanya pemimpin, tanya saja pengikut. Betul ataupun? Betul. Itu niat korang. Tapi kena ingat, pertubuhan ini bukan ditubuhkan begitu saja. Ia juga ditubuhkan oleh para ulama pada ketika itu. Pejuang-pejuang pada ketika itu. Hari ini Allah memberi kita peluang untuk kita belajar. Jika kali ini kita tetap hendak mengkhianati perjuangan kita yang sebenarnya, tidak ada perasaan untuk berterima kasih kepada pejuang yang lalu, yang menjaga perjuangan ini daripada pemimpin-pemimpin kita. Adakah berani lagi tanggung apa yang kita tanggung 5 tahun lalu? Sedangkan pertubuhan ini, UMNO BN ini, tidak pernah fikir untuk membunuh ideologi yang mahu membunuhnya. Sentiasa mengajak untuk kebaikan. Sentiasa mengajak untuk bersama. Walaupun hakikatnya demokrasi mesti ada pembangkang. Biarlah DAP itu jadi pembangkang. Biarlah DAP itu jadi pembangkang untuk menghidupkan demokrasi. Yang kita duk tubuh PAS, duk tubuh hak tu, tubuh hak ni, mewujudkan perbezaan kita, dan akhirnya merugikan kita sendiri, membuatkan kita lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan kufur nikmat sahabat. Ini bukan soal bangsa. Bangsa-bangsa lain pun tak nak balik ke negara nenek moyang mereka, sebab Malaysia ini adalah bumi mereka. Mereka dilahirkan di sini, aman di sini. Mereka juga rela kepimpinan Melayu Islam di sini. Mereka juga pernah merasai apabila tidak ada lagi Melayu, tidak ada lagi kuasa Melayu, kuasa Islam. Apabila jatuhnya BN UMNO tidak lagi memegang tampuk pemerintahan, bermacam-macam musibah yang kita lalui. Kita belajar dengan penuh kesabaran. Namun ada yang tewas, ada dengan bunuh dirinya, ada dengan berbagai-bagai yang kita lalui. Adakah ini tidak cukup? Tidak cukup untuk kita belajar muhasabah diri. Apakah yang kita lakukan itu benar ataupun tidak? Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasihi, jangan lagi dijadikan diri kita dipermainkan, diperalatkan oleh ideologi yang merosakkan akhlak kita, merosakkan akhlak hormat kita kepada pertubuhan nenek moyang kita yang mencapai kemerdekaan di bumi Malaysia ini. Dan jangan biarkan hanya pemimpin berjuang, pemimpin berceramah sebagai ahli
Korang juga perlu bercakap bagi pemimpin tanpa memikirkan tentang habuan. Astaghfirullahalazim. Di depan saya ni, saya lakarkan satu model. Mudah-mudahan model ini membantu untuk melihat bagaimana perjalanan politik kita yang sedang berlaku sekarang. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberi sedikit gambaran apakah yang sedang kita hadapi sekarang. Jika tuan-tuan tengok di sini, ini adalah kertas undi anda. Kertas undi ini akan diberikan kepada kita. Kertas undi ini akan diberikan kepada kita setiap 5 tahun sekali untuk memastikan siapakah yang bakal memerintah negara ini. Jika tuan-tuan tengok kedudukan yang ada sekarang, kalau ketika dulu kita tengok jatuhnya BN yang telah membina negara ini selama 60 tahun. Dan kalau tengok, adakah BN menjerang mereka di sini? Yang merah tu saya tak letak jenama sebab saya tak nak popularkan dia. Korang boleh faham sendiri. Tapi semua yang ada ni pernah bekerja sama dengan yang merah tu adalah lawan kita daripada mula kemerdekaan. Sedikit sebanyak ideologi yang merah ini telah menyerap sepenuhnya kepada orang-orang kita. Menyerap sepenuhnya. Namun ada juga yang menyerap di sini. Kerana di sini pernah menerima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihatlah semua standby, terus menyerang. Namun ini hanyalah kedudukan mereka untuk terus serang kepimpinan yang sekian lama menjaga bumi Malaysia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka berniat untuk mengkuburkan pertubuhan ini. Sebab apa yang penting pada BN adalah memastikan keamanan. Mengapa perlu menjatuhkan sesama kita? Namun pada 5 tahun sekali rakyat Malaysia diberikan kuasa untuk sediakan amanah kepada mereka ini. Demokrasi telah berjalan lebih daripada 60 tahun. Sepatutnya kita matang. Sepatutnya kita bersama. Bukan kita merealisasikan semangat yang diwujudkan oleh penjajah. Penjajah nak kita sentiasa bergaduh. Namun dia ni tak mau bergaduh. Dengan kebijaksanaannya menerima demokrasi, menyatukan semua yang ada di sini dalam Malaysia agar kita hidup aman dan damai. Bermakna kita juga berpolitik dengan penjajah. Penjajah nak kita sentiasa berperang, bercakaran sesama sendiri dengan menyediakan demokrasi. Namun dengan kebijaksanaan nenek moyang kita, pemimpin-pemimpin kita, mereka tidak wujudkan perbezaan. Malah kita boleh hidup aman damai bersama.
Inilah dia demokrasi, pemerintahan rakyat kononnya. Jadi, walaupun ia dikatakan pemerintahan rakyat, kita pun sedar pemerintahan rakyat apa sekali 5 tahun je. Betul. Masa inilah Allah tak zalim. Allah tak zalim. Penjajah merancang, Allah jua merancang. Allah bina di hati-hati iman pemimpin-pemimpin kita, sentiasa menjaga bumi ini dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan, setiap sanubari dalam diri pemimpin. Begitu juga rakyat-rakyat. Namun ideologi ini rasa ingin berada di sini. Ideologi ini rasa ingin berada di sini. Cemburu melihat kepimpinan ini sentiasa di atas dan berharap agar mereka dapat berada di tampuk pemerintahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buktikan setiap daripada mereka ini pernah berada di tampuk pemerintahan. Sayangnya mereka gagal, dan kegagalan mereka adalah apa yang kita tanggung di masa lalu. Pemerintahan rakyat, sahabat-sahabat, peti undi di sini, sahabat-sahabat. Kertas undi ini akan diberikan kepada anda. Andai kata salah guna kertas undi diberi kepada mereka, maka ia ibarat peluru yang bakar, menghantam khazanah yang diberikan, perjuangan yang diberikan, diamanahkan oleh nenek moyang kita. Adakah kamu sanggup jadikan seperti yang lalu? Kamu sanggup diserang seperti dulu? Sanggupkah korang yang jadi macam ni lagi? Sanggup? Korang sanggup berlaku macam ni? Korang sanggup? Korang tengok sendiri. Hanya tinggal berapa kerat saja yang ada sekarang. Kerana apa yang dah kita bagi dulu telah merosakkan banyak perkara dalam negara kita. Hari ini 5 tahun berulang kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Saya mengajak sahabat-sahabat semua, sama-samalah kita pelihara, sama-samalah kita pelihara negara ini bersama kepimpinan yang pernah memimpin negara kita dengan penuh kesabaran. Pencapaian yang kita akan capai lagi insya-Allah di masa akan datang. Walaupun kerosakan telah berlaku, cukuplah kerosakan yang ada. Mengapa mereka sibuk dengan tuduhan-tuduhan? Kerana mereka tidak ada apa-apa yang mereka lakukan. Sebab itulah mereka sibuk menjatuhkan. Teman-teman, sahabat-sahabat yang kukasihi, kau lihatlah perangai dan sikap-sikap mereka. Tidak jemu untuk menyerang, namun serangan mereka tidak akan terkesan. Walaupun strategi serangan mereka nampak macam hebat, dengan ideologi yang mereka bawa. Kerana apa? Kerana kertas undi ada pada anda.
Undian ada pada kita, sahabat semua. Jangan izinkan walau sekeping pun, kerana ini adalah amanah Allah, amanah Rasulullah. Kerana Allah, kita bina semula negara kita daripada kerosakan yang pernah dibuat oleh mereka. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi, lakukan kerana Allah, lakukan kerana Rasulullah. Betulkan niat kita. Jadi insan yang memberi. Jangan berdiam diri. Jangan biarkan mereka meratah apa yang telah nenek moyang kita perjuangkan, usahakan. Percayalah, ini adalah ujian untuk kita. Bersungguh-sungguhlah dalam memelihara hak kita. Bersungguh-sungguhlah. Mereka tidak ada apa-apa. Mereka tidak miliki pengalaman. Malah mereka tidak miliki apa-apa. Hanya miliki perasaan dengki, khianat terhadap perjuangan nenek moyang kita. Mereka ni hanya ada perasaan-perasaan itu sahaja. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan ambil mudah. Ini adalah tanggungjawab kita. Jangan jadi insan yang kufur nikmat. Boleh jadi anda setuju dengan mereka, dengan mengatakan berbagai-bagai tuduhan, tapi jangan hancurkan perjuangan nenek moyang kita. Saya tahu di sini agak mencabar. Kalau korang tengok di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedudukan mereka, adakah sekarang yang ni popular? Yang merah ni popular ke sekarang? Sedangkan dia kuat, tapi waktu ni korang tak sebut. Korang tak sebut bukan? Korang tak sebut kan? Sebab apa? Korang tak nampak. Yang korang nampak yang hijau ni, dan yang korang nampak yang ni. Korang nampak yang depan ni saja sekarang. Kemudian kita bersama-sama serang sini. Serang yang biru ni. Korang serang BN. Dan yang ni terus menjadi suci. Hari ni mereka kata apa? Melayu bertelaga sama sendiri. Hello. Ini adalah politik. Mana mungkin peperangan menjadi 3 penjuru adalah peperangan terbaik. Sebenarnya peperangan ini bukan peperangan 3 ataupun 4 penjuru. Ini adalah peperangan yang sebenar dengan strategi-strategi licik yang ada. Menggerakkan jentera-jentera yang hijau bergabung dengan yang entah mana-mana.
kemudian jentera-jentera yang penuh dengan didikan yang merah di belakang. Kalian ingat, kerusi-kerusi mereka tidak begitu kuat. Walaupun mereka bergabung, apakah mereka biarkan saja support serangan daripada belakang? Kalian ingat, yang ni akan support. Bermakna inilah bukanlah perjuangan, peperangan 3 penjuru ataupun 4 penjuru. Ini adalah peperangan yang benar-benar padu dengan penuh kelicikan. Sebab tu, kalau tengok, yang hijau ni pun pernah sanggup berpuluh tahun dengan yang merah. Sedangkan syahadah yang sama dengan yang biru. Yang ni keluar dengan rasa kecil hati, keluar datang daripada tepi-tepi jalan. Walhal yang lahir daripada BN di sini, yang lahir daripada UMNO ni adalah daripada ulama-ulama satu ketika dulu. Adakah ulama-ulama dulu meninggalkan sesuatu yang sia-sia untuk kita? Pasti ada karamahnya, insya-Allah. Cuma apa yang kita hadapi sekarang adalah satu ujian yang bagaimana yang hijau ni sedang memainkan peranan untuk melemahkan jiwa perasaan kita dan kena ingat, apabila adanya perpecahan, janganlah diikut. Sebab Rasulullah tak suka, Allah tak suka. Jaga ukhuwah kita. Namun, semua yang ada dekat sini, dia tidak ada apa-apa kuasa, kekuatan jika mereka tidak dapat peluru yang ada pada kita. Mereka takkan boleh buat apa-apa. Mereka hanya dibisikkan sahaja. Bisikan-bisikan saja mengusik jiwa kita, supaya kita menjahanamkan apa yang nenek moyang kita, ulama-ulama kita tinggalkan. Jangan main-main dengan undian anda. Jangan cuba-cuba memberi kepada mereka yang tidak tahu menggunakan dengan yang baik. Jangan berikan kepada mereka. Berikan undi ini kepada BN agar ianya disimpan sebagai satu yang telah diberikan kepada penjajah untuk mewujudkan peperangan setiap tahun, setiap 5 tahun. Namun peperangan itu berjalan dengan politik Islam yang sangat cantik, yang tidak ada perbalahan dalam menjaga agama kita, bangsa kita. Kita izinkan undian ini kita berikan kepada BN agar mereka simpan elok-elok untuk dipolitikkan semula seperti mana permintaan daripada penjajah. Namun ia berjalan dengan penuh kemakmuran. Tidak ada perbalahan. InsyaAllah kena faham soal ini. Teman-teman, sahabat-sahabat yang ku kasihi, apakah yang tuan-tuan semua faham tentang kertas undi tuan-tuan? Betapa bahayanya kertas undi ini
jika diberikan kepada yang tidak bertanggungjawab, maka ia dijadikan peluru untuk merosakkan bukan sekadar BN, namun boleh merosakkan negara dan merosakkan anda sendiri. Saya tak izinkan, saya tak reda jika itu berlaku. Sebab itulah saya lakukan apa yang saya lakukan sekarang. Setiap apa yang kita buat akan dipertanggungjawabkan, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua jentera-jentera BN, pastikan begitu juga kepada semua jentera-jentera Muafakat Nasional. Kita pastikan kemenangan untuk BN demi menjaga kedaulatan negara kita, maruah bangsa kita, agama kita Islam terus berada di atas. Jangan biarkan mereka terus mempermain-mainkan anak-anak muda, mempermainkan pemikiran kita dengan ideologi-ideologi ini. Biarlah strategi mereka sehebat manapun, sekejam manapun, namun pelurunya ada pada kita. Jangan berikan kepada mereka yang tidak tahu menggunakannya, yang ada hasad dengki, yang membenci dengan kejayaan pencapaian pemimpin-pemimpin kita yang telah kita capai lebih 60 tahun ini. Kita semua dipertanggungjawabkan. Kita semua akan menjawab di hadapan Allah. Setiap kertas undi bukan milik anda untuk berbuat sesuka hati. Ia adalah milik Allah, milik Rasulullah. Bawalah ia ke jalan yang benar, ke jalan yang diredai Allah. Jangan kau kotori undian korang dengan mereka yang pernah mengotori dengan yang ada di sini. Mereka ini tidak ada kepentingan untuk negara melainkan meruntuhkan apa yang ada. Mereka kerana mereka tidak membina apa yang mereka ini bina. Walaupun 5 tahun terus membina, dan mereka langsung tidak membina apa-apa, namun mereka dah dapat. Walaupun yang ni pernah mendoakan kejatuhan pemerintahan ini, Allah makbulkan. Kau minta yang baik, Allah bagi baik. Kau minta yang jahat, Allah bagi yang jahat. Esok doa-doa kita akan dihisap. Kepada saudara-saudara saya dalam PAS, ingat, adakah kamu menghidupkan jiwa kamu dengan kebencian sesama diri, sama Islam kamu? Ini saudara-saudara Islam kamu. Adakah kamu terus taksub dengan pemimpin kamu, sedangkan Allah itu lebih tinggi? Rasulullah adalah ikutan kita. Sehingga akan berani kamu mendoakan sesuatu yang buruk kepada saudara kamu yang membina negara ini, kemakmuran ini sekian lama. Jika kamu pernah lakukannya, bertaubatlah hari ini. Mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dah bercampur dengan siapa? Dan kamu mau menyerang siapa? Kamu nak serang siapa? Saudara, ini tanggungjawab kita.
bukan lagi seperti dulu. Segala-galanya kepada sultan, kepada raja, ketua negara. Tetapi ini adalah tanggungjawab kita. Jangan kerana kita, sultan kita diganggu, raja kita diganggu, dan mereka pernah membuat begitu, tak serik lagi ke? Belum serik lagi ke, wahai sahabat-sahabatku? Orang Islam, orang yang bukan Islam pun ada hati dan perasaan. Ingat jasa nenek moyang kita. Kita yang Melayu, yang Islam ni, di mana? Di mana iman kita, kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita? Di mana jiwa kamu? Di mana iman kamu? Setelah Allah membentuk kita dengan mufakat nasional, Allah uji hati-hati kita. Allah tunjukkan perangai pemimpin-pemimpin kita. Allah tunjukkan kerana Allah nak tengok, kerana Allah itu maha cemburu. Adakah kamu mengikut kata pemimpin kamu, ataupun kau mengikut aku? Jangan izinkan. Ini ujian, sahabat-sahabatku. Ini ujian. Jangan kita langgar apa yang Rasulullah pesan. Lakukan apa yang Rasulullah suruh. Jangan ambil mudah. Mas Sarah, dah pesan dah. Ingat, mereka ini tidak boleh berbuat apa-apa jika undian kamu kekal disimpan di sini. Dan di sini tidak pernah berbuat apa-apa untuk sesiapa pun. Dan kekal demokrasi di Malaysia dengan penuh aman. Jika kau bagi undi di sini, dia akan jadikan ini peluru untuk menyerang. Jika kau orang bagi undian di sana, maka undian ini akan diberikan semula 5 tahun akan datang. Sahabat-sahabat, wahai anak-anakku sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, jagalah anak-anak kita. Jangan pernah berhenti daripada tiup semangat perjuangan nenek moyang kita. Jangan izinkan minda mereka dirosakkan lagi. Jangan izinkan lagi. Kehidupan ini bukanlah untuk dicuba-cuba. Keperitan, kesakitan nenek moyang kita jangan dipersia-siakan. Di saat kita selesa, tidak berada di dalam peperangan seperti mereka dahulu. Sayangilah negara kita. Walaupun kita tidak merasai perjuangan itu, namun hari ini peperangan saraf yang hasilnya juga sama, iaitu menegakkan Islam, menegakkan bangsa kita.
Memang dulu kita berperang dengan peluru, dengan tembakan. Namun peperangan itu tidak berakhir. Kerana Allah berikan kepada kita, teman-teman, sahabat-sahabat, demokrasi untuk kita terus berjuang. Dan ianya juga dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan sia-sia, wahai saudara-saudaraku. Ia bukan sia-sia. Ia bukan sekadar pen dan kertas. Ia adalah menentukan di manakah negara kita, di manakah agama kita, di manakah letak maruah bangsa kita sebagai tuan bumi Malaysia ini. Astaghfirullahalazim. Sama-samalah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jika kami terleka, ya Allah, sedarkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami lupa, ya Allah, ingatkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kami tak tahu, ya Allah. Kami biarkan pemimpin kami begitu saja, ya Allah. Mereka mengajak anak-anak cucu kami membenci pemimpin kami, ya Allah. Mencemooh pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami lupa yang mereka ini adalah Engkau yang meletakkan mereka di sini, ya Allah. Kami lupa, ya Allah. Amanah telah letakkan pada mereka, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan anak cucu kami, ya Allah. Mereka tak tahu, ya Allah. Mereka hina pemimpin, ya Allah. Mereka fitnah pemimpin kami, ya Allah. Mereka percaya fitnah, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Serangan mereka hebat, ya Allah. Kami tak berdaya, ya Allah. Mereka telah mengambil hati anak-anak kami, ya Allah. Mereka telah ambil jiwa anak-anak kami, ya Allah. Makin hati perjuangan, ya Allah. Kasihanilah, ya Allah. Kau getarkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Kembalikanlah, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah, kepada perjuangan yang sebenar, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Janganlah sia-siakan perjuangan nenek moyang kami, ya Allah. Jangan sia-siakan perjuangan nenek moyang kami, ya Allah, yang kami nikmati hari ini, ya Allah. Jangan kau sia-siakan, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ini ujianmu, ya Allah. Berikanlah kami kejayaan. Memang sedikit usaha kami, ya Allah. Kami tahu usaha kami sedikit saja, ya Allah. Ya Allah, kami sedar, ya Allah. Kami tinggalkan, kami tak buat apa-apa, ya Allah. Namun kau jagalah bangsa kami, ya Allah. Jagalah agama kami, ya Allah, ya Rasulullah. Teman-teman, sahabat-sahabat, apapun yang kita buat, jangan lupa doa, sahabat.
Apa pun yang kita buat, jangan lupa dan jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Rasulullah. Berselawatlah, mintalah pada Allah. Allah nak tunggu kita minta, sahabat. Allah nak kita merayu. Allah nak kita melutut sujud. Kita berjaya bukan sebab usaha kita, bukan sebab kecerdikan kita, tapi kerana Allah izin, sahabat. Cukuplah yang lepas telah mengajar kita, yang lalu-lalu telah mengajar kita. Itu adalah teguran Allah kepada kita. Teguran Allah. Kemana kamu? 60 tahun merdeka, kamu pergi mana? Kamu menjalankan pemimpin, tapi kamu buat apa? Tak rata berterima kasih kepada pemimpin yang menjaga agama bangsa dan negara. Mana nilai kamu di sisi Allah? Mana nilai kamu? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Perperangan sebenarnya tak pernah berhenti. Ujian sebenarnya tak pernah berhenti. Jangan kamu fikir, kamu rasa kamu tidak perlu buat apa-apa. Jangan kamu fikir, kamu rasa cukup sekadar fikir apa yang kamu dapat makan, apa yang dapat kamu pakai, dan kamu tidak perlu berjuang apa-apa. Dan jangan kamu fikir musuh kamu berdiam diri. Musuh kamu menyepikan diri kerana mereka tidak pernah putus asa merosakkan kamu, merosakkan akidah kamu. Jangan pernah, sahabat, jangan pernah kau fikir selesa dengan apa yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kau tengok kedudukan mereka sangat licik, menyentuh isu agama, dalam masa yang sama membuat sesuatu yang Rasulullah tak suka. Ustaz, ini tanggungjawab kamu. Dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kamu, dengan akal yang Allah berikan kepada kamu, pastikan mereka ini tidak boleh berleluasa mempermainkan minda orang-orang Islam.
teman-temanku di dalam PAS, ingat, pastikan kemenangan itu beri kepada kepimpinan yang pernah menunjukkan kepimpinan yang menegakkan agama. Yang kita nikmati hingga ke hari ini, walaupun telah dijarah oleh mereka 22 bulan yang lalu. Jangan ambil mudah. Ini bukan pertandingan bola sepak. Ini adalah amanah yang perlu saudara-saudara pastikan ia tidak tersalah berikan kepada mereka yang pernah merosakkan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersungguh-sungguhlah. Hari ini mereka melihat kebangkitan kita, kebangkitan Melayu, kebangkitan Islam. Jangan izinkan anak cucu kita dipermainkan lagi. Jaga anak-anak sendiri. Kuatkan. Semangat, banyak-banyak berdoa. Mak ayah, banyak-banyak berdoa. Syukur alhamdulillah. Saudara-saudara, saya hanyalah insan biasa. Hanya mampu berkata-kata, tak terdaya lakukan apa-apa. Segalanya saya serahkan kepada Allah. Itu hanyalah usaha saudara-saudara sekalian. Namun apakah usaha anda? Berusahalah jaga agama kita. Jangan biarkan bangsa kita terhina. Jangan biarkan kita terlepas apa yang hak kita. Menjaga hak juga adalah tanggungjawab kita. Menjaga agama juga adalah tanggungjawab kita. Memelihara bangsa juga adalah tanggungjawab kita. Kembalikan semangat Melayu di dalam setiap rumah kita. Mulakanlah walaupun sedikit. Mulakanlah walau sedikit. Apa yang saya buat hanyalah kata-kata sahaja. Tidak terdaya lebih daripada itu. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan hilangkan jiwa bangsa ini. Seperti mana PAS pernah hilangkan jiwa bangsa ini di dalam Melayu. Angkat nilai bangsa kita. Ia juga sebahagian daripada iman. Cintai negara juga sebahagian daripada iman. Sebab apa? Ada di antara komen mengatakan Nabi Muhammad bukan Melayu. Sebabnya kita tak tiupkan semangat bangsa ini bersama Islam. Bukan salah mereka tidak ada jati diri. Bukan salah anak muda. Salah kita tidak berbuat apa-apa bina semula dengan penuh kasih sayang, ukhuwah sesama kita. Jaga setiap kertas undi kita. Jangankan biarkan mereka jadikan peluru untuk menyerang perjuangan nenek moyang kita. Bijak dalam membuat keputusan. Jangan hanya fikir tekak. Jangan fikir apa yang kita boleh dapat, tapi fikirlah apa yang boleh kita beri. Sebab kita dilahirkan, amanah kita adalah memberi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat, bukan tunggu. Bila kita ada sifat memberi, maka Allah akan beri lagi pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai anak muda, dalam Malaysia ni ada banyak guru-guru yang boleh mengajar anda macam mana anda boleh tingkatkan ekonomi anda. Dan nak tingkatkan ekonomi bukan daripada kerajaan mana yang nak bagi. Kerajaan jaga ekonomi, kita tingkatkan ekonomi. Kerajaan jaga agama, bangsa, negara, ekonomi, kita tingkatkan. Itu bahagian kita. Jangan percaya dengan habuan. Mereka juga tidak ada apa-apa untuk diberikan kepada kita. Habuan apa nak ambil daripada mana bagi kat kita jika itu bukan daripada kita? InsyaAllah mereka tak miliki apa-apa, teman-teman. Dia orang tak ada apa-apa. Tengoklah latar belakang mereka. Apa yang mereka ada? Yang mereka tahu, bila kami berada di sini, kami akan gunakan khazanah yang ada, kami akan bagi dekat korang. Itukah yang korang nak? Itukah yang kita nak? Setakat ambil yang ni bagi, siapa pun boleh buat. Masalahnya sampai ke tak sampai. Macam yang lepas habis banyak mana? Apa keadaan hidup korang? Tak cukup perik ke? Tak cukup sakit ke? Jangan mudah terpedaya dengan fitnah. Allah berikan kita akal untuk kita berfikir. Bukan hanya kita masuk tanpa mengkaji.
Tengok ni. Tengok. Perjuangan apa yang mereka perjuangkan selama ni? Selama ni, dia orang ni pernah membina apa dalam negara? Apa yang dia orang bina? Sebab tu saya kata senaraikan. Dan apa yang ni telah bina, yang kita nikmati selama lebih 60 tahun ni, sepanjang kemerdekaan. Ni undian kita ni, bahaya kalau kita bagi dekat mereka. Undian dia jadi peluru-peluru untuk hancurkan apa yang ada. Seperti mana yang mereka dah lakukan. Adakah kita tak cukup belajar? Tak cukup belajarkah kita? Jangan ambil mudah. Undian itu bukan milik kita, tetapi ia milik Allah. Pastikan undian itu dibawa kepada kepimpinan yang menegakkan agama kita, yang menjagakan agama kita, yang menjaga maruah kita. Berjanjilah wahai sahabatku, berjanjilah wahai rakyat Malaysia, jati diri boleh dibina semula. Jati diri Melayu boleh dibina semula, insya-Allah. Walaupun mereka tidak memperjuangkan bangsa, itu apa yang mereka terima. Namun kamu tetap bangsa Melayu, bangsa bermaruah. Kamu tidak boleh mengubah takdir kamu. Sepatutnya kamu bersyukur apabila ada di antara kamu yang memperjuangkan bangsa. Kerana di sini bangsa Melayu itu adalah Islam. Kedaulatan Melayu itu adalah kedaulatan Islam yang kononnya engkau baru nak perjuangkan. 60 tahun dah engkau nak perjuangkan. Bila ditanya hasil, apa yang kau dah buat, jiran sebelah rumah pun belum tentu kau perjuangkan. Dengan alasan-alasan Putrajaya malulah jadi pemimpin yang macam ni, merosakkan bangsa. Mana dia ustaz-ustaz yang boleh tengok semua ni? Bersuaralah, membiarkan mereka mempermain-mainkan isu agama. Kamu ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, sepatutnya kamu sedar apa yang berlaku. Membiarkan apa yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hari ini akan menuju ke titik terakhir untuk 5 tahun ini. 19 hari bulan. Allah nak tengok kesungguhan kita, sahabat-sahabat. Saya mahu hendaklah adanya setiap daripada kita bersungguh-sungguh menunjukkan perjuangan kamu. Tunjuk pada Allah, bersungguh-sungguh, bukan sekadar ala kadar. Jadi yang terbaik.
Jadi yang terbaik. Jangan sekadar membiarkan pemimpin sahaja yang berjuang untuk menjaga hak kita. Kita juga perlu berjuang untuk menjaga hak kita. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mulai pada sekarang, jangan ada sesiapa yang ingat nak buat sesuatu mengharapkan habuan. Guna apa saja kekuatan yang ada, walau hanya sekadar menggunakan jari. Jika kamu ada kekuatan menggunakan taib, gunakan tenggelamkan fitnah. Tenggelamkan hinaan-hinaan terhadap bangsa sendiri, kepada pemimpin kita. Kalau kita, pemimpin kita adalah di mana Allah yang meletakkan dia di situ, kerana dia adalah takdir Allah. Bila kita jaga pemimpin kita, insya-Allah Allah jaga maruah kita. Kita jaga perjuangan kita, insya-Allah Allah jaga perjuangan kita. Jangan pernah ada rasa fikir tentang habuan dalam perjuangan. Arwah-arwah dalam kubur minta anda hidup buat apa? Jawab. Nak sedekah, nak memberi. Itu matlamat hidup. Beruntunglah jika kita memberi untuk perjuangan. Beruntunglah kita jika kita memberi untuk menegakkan agama, bangsa dan negara. Beruntunglah kita masih hidup, masih diizinkan meneruskan perjuangan ini. Saya sayangkan anda semua. Saya tak sanggup tengok apa yang berlaku yang lepas terhadap saudara-saudara saya. Jagalah makanan. Jangan makan ikut suka. Nanti kita tak boleh tengok kebenaran. Kita tak nampak. Jaga makanan yang masuk dalam rumah. Jangan masuk sebarangan. Teliti. Nanti kita tak nampak kebenaran. Subhanallah.
InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjentik hati di antara kita yang berada di dalam perjuangan bersungguh-sungguh dalam memastikan. Bersungguh-sungguh tu adalah tunjuk dekat Allah. Tunjuk sungguh-sungguh dekat Allah. Yang mana tergelincir, kembalilah. Sama-sama kita doakan agar mereka kembali. Andaikan saya yang duduk di hijau tu boleh di sini, apatah lagi, bermakna yang lain sangat-sangat boleh. InsyaAllah sangat-sangat boleh. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dia orang saudara-saudara kita. Kita sayang mereka. Cuma kita sungguh-sungguh ajak dia orang bersama kita. Sungguh-sungguh. InsyaAllah. Maafkan saya semua. Saya ambil masa tuan-tuan dan perempuan terlalu lama. Maafkan saya. Jangan sekadar ala kadar. Bersungguh-sungguh. Baik laki, perempuan, yang muda dan yang tua, bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini. Nampakkan gelombang ni, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah menjentik hati-hati kita. Semoga kita mendapat kekuatan agar kita bina semula ukhuwah kita, insya-Allah. Saya doakan semua teman-teman, sahabat-sahabat dipermudahkan segala urusan. Saya doakan semua sahabat-sahabat yang ada diberikan kekuatan dalam memperjuangkan agama. Saya doakan sahabat-sahabat Allah beri penjelasan, Allah beri kefahaman, insya-Allah. Saya akui memang sukar, namun itu tidak bermakna kita berhenti daripada lakukan sesuatu. Memang sukar. Tapi tak bermakna kita berhenti lakukan. InsyaAllah. Saya sayang anda semua. InsyaAllah. Guys, mulai pada hari ini setiap posting tujuannya adalah untuk bersihkan kekotoran tuduhan-tuduhan. Tulis love BN. Walaupun mereka tidak berkata di mulut, biar mereka baca agar mereka terima, insya-Allah. Akan terhakis segala tuduh-tuduhan itu. Kita sedar mereka sedang dipermainkan. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Saya sayang anda semua. Saya sayang anda semua. Semoga agama kita tidak lagi diusik. Bangsa kita tidak lagi dibiarkan. Saya sayang anda semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.